Okey, orang selalu kata ya, azam baharu. Tahun baru kita mula azam baharu dan untuk kita restart again atau memulai semula ataupun memulakan sekali lagi. Tapi ialah orang kata apa yang dah berlalu biarkan berlalu. Biarkan berlalu. Tetapi yang mendatang ini kita cuba tatang setinggi-tingginya. Tapi macam ada dalam tajuk masa sama, lagu. kan. Dan yang paling penting juga adalah kita ni kebiasaannya kita, rutin kita adalah kita akan cuba untuk kembalikan balik apa yang kita tak dapat kecapi tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau awak ada peluang untuk memulakan sekali lagi, apa yang awak nak mulakan dalam hidup? Banyak perkara sebenarnya. Tapi apa pun kita perlu syukuri apa yang ada sekarang ini. Kalau kita nak kembalikan balik, dia akan menyesali apa yang banyak perkara dan kita akan cuba yang perbarui dan kita memulai lagi, restart again bersama dengan penulis buku yang lebih daripada 10 tahun sebenarnya. Tapi kali ini merupakan kali pertama bukunya mencecah rekod terjual lebih daripada 30,000 naskah. Wow. Itu bestseller untuk tentang pergi dan juga tentang dewasa. Okey, kita bersama dengan penulis buku motivasi itu Cik Hafizah Faiza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, boleh tunjukkan sedikit itu dia. Ini bukunya. Tentang pergi dan tentang dewasa. Ni nak pergi ke mana ni? Ya. Ini sebenarnya belajar untuk meninggalkan sesuatu yang kita tak mampu untuk teruskan. Dan juga berhadapan dengan kepergian seseorang dalam hidup kita. Sebab ini adalah buku yang menghadapi kematian mungkin, perpisahan, kepergian, semua soal perpisahan yang terpaksa kita cari kekuatan untuk buat, maka ini adalah bukunya. Sebab dia gini ya, terima kasih atas jemputan. Saya berdepan dengan ramai orang yang saya di NGO yang cuba untuk membantu mereka yang sedang struggle ataupun sedang diuji dengan sakit mental. 90% orang yang saya jumpa ini adalah orang yang telah pun didiagnos dengan pelbagai kesakitan mental. Mereka sangat teruji dengan masa lalu. Masa lalu tu kalau kita fikir, alah, benda dah lepas. Tapi untuk orang-orang sebegini, insan-insan sebegini, benda yang dah lepas tu bagaikan penjara. Sukar untuk mereka tinggalkan. Dan inilah yang asalnya kenapa saya menulis tentang pergi. Adalah untuk memberitahu kepada mereka bahawa pergi bukan tandanya kita ni lemah. Orang kata dekat kita kan, kau ni bertahanlah sikit, sakit sikit je pun, kerja letih sikit je pun, alah, kena sikit-sikit pun dekat rumah tangga sebagai contoh lah kan. Selalu orang kata pergi itu sebagai tanda kita ni lemah. Saya mengubah perspektif itu. Pergi daripada sesuatu tempat yang menyakitkan kita, bukan tandanya kita ni lemah. Bahkan itu adalah tandanya kita berani untuk mengambil jalan baru. Orang takut untuk pergi sebab kat situlah dia bergantung semuanya, emosinya, kewangannya, dirinya. Dia rasa macam kalau dia pergi, habislah hidup dia. Takut nak berhijrah. Takut nak berhijrah. Tapi pergi adalah tandanya kita berani untuk bergantung semula, bukan kepada orang, tapi kepada Tuhan. Ini adalah bukunya yang untuk mereka-mereka yang sedang diuji dengan emosi, pergelutan emosi, mental dan juga ketakutan masa lalu mereka. Okey, dan bagaimana sebenarnya buku-buku ini telah banyak memberi impak kepada mereka yang membacanya? Alhamdulillah, setakat ini ramai orang yang sedang mencari kekuatan dalam perjuangan ataupun dalam pergelutan hidup mereka. Saya percaya begini, ramai orang saya jumpa kadang-kadang kan bila orang datang dekat kita, kalau orang cerita masalah, kita selalu nak bagi jalan keluar. Kita adalah orang yang kita sangkakan kita perlu memberikan solusi dan juga penyelesaian. Tapi pengalaman kecil saya mengatakan bahawa semua kita sudah pun diberikan kemampuan untuk menyelesaikan masalah kita. Bila kita ada masalah, otak kita sudah pun ada somehow secara nature-nya dah ada design untuk macam mana aku nak selesaikan masalah ni. Jadi kita tak perlukan penyelesaian tu. Yang kita perlukan hanyalah satu, kekuatan untuk melaksanakannya. Dan kekuatan itu bukan terletak kepada akal tapi kepada emosi. Buku ini adalah itu. Buku untuk memberikan sedikit, pertamanya kekuatan emosi. Yang keduanya kelapangan perasaan kita. Kita tengah overwhelm, kita tengah sendat emosi kita. Kita tak ada masa untuk fikir secara lapang dan juga terbuka. Maka buku ini adalah untuk kita, oh, aku rasa macam ni tak salah. Aku rasa marah, tak salah. Yang marah bila aku bertindak di atas kemarahan aku. Aku sedih, tak masalah. Yang masalah bila aku menangis tak kira masa, meroyan tak kira masa, itu yang masalahnya. Jadi kita kena meraihkan emosi dan memanfaatkan emosi itu untuk bertindak. Kalau kita bercakap berkenaan to start again, memulakan semula, mungkin
ada yang takut untuk memulakan semula, tetapi ada yang berpandangan memulakan semula tu apakah kita perlu bermula semula dalam cara dan di titik yang sama ataupun kita bermula semula di lokasi, tempat, persekitaran dan juga suasana yang baru. Yang mana bermula semula yang lebih baik? Yang paling penting kita memulai semula adalah cara fikir kita. Itu nombor satu. Soal tempat, soal siapa yang kita mulakan, dengan siapa kita bersama, bagaimana kita nak mula, itu semua kemudian. Yang paling penting adalah kita kena runtuhkan satu sangkaan dan juga satu mitos untuk kita memulai semula. Kepada mereka yang mengatakan bahawa susahlah nak start balik ni. Susahlah kan, contohnya orang yang dah kerja lama dekat satu tempat, nak start balik, nak cari kerja balik. Kita rasa takut. Orang dalam bisnes dah runtuh satu bisnes, nak mula balik bisnes, orang dah rasa takut. Memulai semula memang nampak macam kita bermula daripada tangga yang paling bawah. Tapi bukan dengan karakter kita yang sama. Kita sudah belajar daripada pengalaman, pelajaran, makna dan juga hikmah yang kita ambil itu mengumpulkan dan menguatkan diri kita dengan cara pandang yang baru. Memulai semula mungkin nampak seperti mana ia sangat susah. Tapi kita sebagai orang yang baru, kita sebagai orang yang sudah belajar banyak hal dalam hidup, kita akan membuat keputusan yang baru dalam hidup kita. So jangan takut untuk memulai semula. Saya ambil contoh, saya selalu tekankan begini, dalam buku saya pun saya tulis, dalam buku Tumbuh ni lah. Saya tulis tumbuh adalah tentang keberanian untuk kita melangkah ke depan. Ketika mana kita sedang berdepan dengan ketakutan-ketakutan masa lalu kita. Sebab ramai orang akan cuba untuk membuatkan kita terperangkap dekat masa lalu. Kau kat sini okey je, tak payahlah lebih-lebih, tak payahlah nak lebih-lebih. Tapi tumbuh ataupun growth mindset adalah tentang keberanian untuk kita melangkah ke depan. Tanpa kita tahu adakah apa yang kita buat itu betul. Saya ambil contoh dalam ni saya ada tulis. Ketika mana Nabi berdepan dengan konflik yang dia tak boleh nak selesaikan. Dan orang semua benci dia. Pak cik dia meninggal, isteri dia meninggal, emotional support dia meninggal, pak cik dia punya protector of the community itu pun meninggal. Nabi tak tahu macam mana nak deal, macam mana nak berdepan dengan masyarakat di Mekah pada waktu itu. Nabi tercari-cari cara yang baik. Pergi ke Taif, kena halau. Apa yang Allah wajibkan kepada Nabi, apa yang Allah arahkan Nabi, keluar. Memulai semula perjalanan itu, pergi ke Madinah. Dalam situasi itu, pergi ke tempat yang baru, mula balik start hidup. Bukan senang. Harta kena tinggal. Ahli keluarga kena tinggal. Nak kena start bina komuniti yang baru, cara hidup yang baru, nak kena cari duit yang baru, nak kena mula rutin yang baru, kenal tempat orang yang baru. Semuanya daripada kosong. Nak kena bina sistem negara yang baru. Cara fikir, nak kena kenal orang yang baru. Dahlah kita sikit je masa tu Muhajirin kan, Ansar ramai. Mereka nak bagi kita tanah, kita pun mestilah kita kena macam mana kita nak deal ni kan. It's all about starting again pada waktu tu. Baik, kita berbicara tentang untuk kita memulakan atau memulai yang baru, kita harus tinggalkan, mana kita berdamai dengan takdir, kita tinggalkan yang jauh tu tentang pergi, dan kemudian kita melangkah ke tahun yang baru, langkah yang baru, kita cakap tentang dewasa, mendewasa diri, dan pengalaman itu akan mendewasakan kita. Dan untuk tumbuh tu bukan mudah sebenarnya, tetapi itulah apabila nak memulakan sesuatu itu, kita selalu ada dibatasi dengan rasa takut, macam seperti mana dikongsikan mana Rasulullah SAW pun melalui pengalaman itu. Jadi kita ni bagaimana, kita sebagai manusia biasa ini bagaimana untuk kita jadi luar biasa dalam mendepani tahun 2024 untuk memulai lagi. Baik. Pertamanya kita kena belajar untuk tidak terlalu membenci masa lalu kita. Jangan memusuhi trauma, jangan memusuhi orang yang pernah hadir dalam hidup kita. Jangan terlalu membenci apa yang pernah kita lalui. Kerana seburuk-buruk apa pun kejadian itu, ia adalah sebahagian daripada garis hidup kita. Pengajaran kita. Bila kita benci, apa yang berlaku? Kita tidak mampu untuk mencari makna di sebalik apa yang telah berlaku. Walaupun teruk orang yang pernah kita jumpa dekat masa lalu kita, walaupun sukar tempat yang pernah kita duduki di masa lalu kita, tetap ada sesuatu yang boleh mendewasakan kita. Pertama, untuk menjadi orang yang boleh memulai lagi, berhentilah membenci masa lalu kita. Itu nombor satu. Yang kedua, kita harus belajar bahawa memulai lagi bukanlah jalan yang mudah. Tapi ia adalah kita yang baru untuk mendepani sesuatu yang lebih mematangkan kita. Kita kena faham bahawa orang yang tumbuh adalah orang yang berani untuk terus berjalan. Tidak terperangkap dan juga tidak terhenti dekat satu tempat. Kerana kita manusia. Kita bukan batu. Kita bukanlah sesuatu benda yang terhenti di satu tempat. Kita kena terus berjalan. Dan saya ingat satu quote, satu pesan daripada Hamka, seorang sarjana besar Nusantara.
Dia kata kita kena belajar tumbuh. Bukan daripada pokok di balkoni. Tapi daripada pokok di hutan. Pokok di balkoni, kita perlu siram dia. Kalau kita lambat siram dia, lama-lama dia akan mati. Tapi pokok di hutan, tiada siapa yang nak siram dia. Dia survive sendiri. Dia perlu berebut untuk mendapatkan air hujan, udara, oksigen dan dia terus tumbuh. Kita belajar tumbuh, tak perlukan siraman. Kita perlukan keberanian. Ya. Seperti pokok juga kita perlu sentiasa mencantasnya untuk memastikan dia lebih besar dan juga lebih segar. Begitulah juga kehidupan, ya, boleh dikatakan. Jadi bagaimana buku-buku anda ini boleh memberi suatu bukan sebagai pengubat tetapi sebagai pendorong untuk membuka kotak fikiran pembaca supaya berfikir sesuatu yang lebih baik pada masa depan. Tidak melarikan diri daripada emosi kita. Itu selalu saya tekankan dalam buku saya. Selalunya, Tuan, kita selalu ada fasa di mana kita ada dalam pergelutan hidup kita. Dan kita nak keluar daripada konflik itu. Selalunya kita akan cuba cari jalan shortcut. Esok aku nak jadi okey. Esok aku nak jadi bagus. Esok aku nak jadi hebat. Kita lupa bahawa di fasa itu, di tengah-tengah di antara kita yang ini kepada kita yang baru, ada renggang yang sangat-sangat perlu kita maknai. Itu yang saya panggil sebagai validasi emosi. Apa yang kita perlukan adalah emotional validation phase. Kita kena lalui fasa itu. Saya selalu tekankan ini. Jangan cari cara untuk hapuskan derita. Menderitalah sehingga kita sembuh. Tidak ada cara lain. Face. Go through it. There is no within. There is no macam ada cara lain ke tak ada. Hanya dengan cara kita sembuh adalah menderitalah sampai kita sembuh. Tapi jangan cari penyakit pula. Jangan carilah. Janganlah cari penyakit kan. Ya, betul. Okey. Terima kasih Tuan kerana bersama kami satu perkongsian baik hari ini. Kita belajar untuk grow better and further. Ya, betul. Okey, apapun terima kasih kepada Cik Hafizul Faiz, penulis buku motivasi bersama-sama kita pada waktu ini untuk berkongsi barang untuk kita restart again, memulai lagi untuk tahun 2024 insya-Allah. Boleh ke laman media sosialnya? Boleh dapatkan semua buku-buku ini dekat laman web saya hafizulfaiz.com. Boleh pergi ke media sosial saya, Instagram dan juga Facebook page M Hafizul Faiz dan juga TikTok pun sama M Hafizul Faiz. Okey. Inilah tugas kita untuk merakyatkan perbukuan dan juga amalan membaca. Ya, betul. Kalangan masyarakat kita. InsyaAllah untuk tahun yang baru Masihi, kita harapkan akan lebih lagi kita belajar tentang diri kita, validate perasaan kita dan kita tempuhi hari-hari seterusnya dengan lebih baik lagi insya-Allah. Baik, dan untuk waktu ini kita nak pergi ke bingkisan berbayar